Alhamdulillah bertemu kembali dan syukur seperti mana yang telah pun kita janjikan. Kita akan mulakan tadabbur surah Al-Mulk. Kali ini kita beri tumpuan kepada saat iman memimpin hati. Sesungguhnya kita tahu bahawasanya mafhumnya hadis yang mengatakan bahawasanya dalam diri manusia itu, insan itu ada seketul daging. Jika ianya baik dan baiklah semuanya. Itulah dia yang dimasukkan dengan hati yang kadang-kadang tergelincir sikit, kadang-kadang berbolak-balik. Kadang tinggi imannya, kadang rasa macam lesu dan sebagainya. InsyaAllah hari ini kita nak cari apakah yang boleh memimpin hati kita. InsyaAllah kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syahri Abdul Rahman, merupakan jurulatih utama Tadabbur Center. Assalamualaikum Ustaz, jumpa lagi. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Alhamdulillah Ustaz, permintaan yang bertalu-talu kalau kita ikutkan, mereka kata teruskan, mereka dah tanda kalender. Kita dah janji Ustaz, insya-Allah hari ini Allah izinkan kita bertemu. Kita teruskan perjalanan, kata orang tu, kita explore satu surah yang cukup luar biasa di mana Allah memberikan peringatan daripada masa depan dan cara-caranya untuk kita memimpin hati. Kita akan sambung ayat 12. Jadi Ustaz, kalau kita tengok pada ayat 12 ni Ustaz, maksudnya, izinkan saya baca maksudnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang takut pada Tuhannya sewaktu mereka belum melihat azab neraka, mereka memperoleh keampunan dan pahala yang besar. Jadi kalau kita lihat Ustaz tadabbur daripada ayat ini cukup jelas peringatan tentang takut, tentang azab dan sebagainya. Jadi mungkin Ustaz boleh bantu kita lah untuk menyelami apakah maksud sebenarnya yang Allah kirimkan dalam surah Al-Mulk ayat 12 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih pada Cik Abu Talib, alhamdulillah, selaku kita punya moderator. Seluruh para penonton di TV Al-Hijrah yang berkesempatan diberikan Allah izin untuk bertemu dengan 12 Zulkaidah pada hari ini, dan kita bicara mengenai ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 ini sangat baik kalau kita boleh jadikan juga doa kita. Kita perlu ambil daripada ayat-ayat Al-Quran ini sebagai doa. Seperti contohnya, kita ambil daripada ayat ini lalu kita berdoa, Allahumma ja'alna minal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kerana ayat yang berbunyi, innal ladzina yakhshawna rabbahum, sesungguhnya tiada sebarang keraguan mereka yang mengalami khasyah. Khasyah ni artinya ketakutan kerana mengenali, ketakutan yang berlaku akibat daripada sangat kenal tentang sesuatu kepada Tuhan mereka. Bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Baik. Ayat yang ke-12 ini menceritakan tentang orang yang terbangun daripada tidur lenanya. Dia dah lama hidup, rupa-rupanya hidupnya adalah seumpama orang yang tidur tidak bangun-bangun, tak sedar diri. Alhamdulillah, selepas 11 ayat dalam surah Al-Mulk, surah yang kita bicarakan sudah hampir siri yang ketiga, sudah hampir 3 minggu. Baik. Akhirnya dia tersedar, Abu Talib, dia tersedar daripada tidur lenanya bila Allah menceritakan tentang orang yang berada di dalam neraka, na'udzubillah. Dia tersedar daripada tidur lenanya. Alhamdulillah, ia adalah satu perasaan yang sangat menyesal yang dialami di dalam hatinya. Dia membaca ayat-ayat neraka, bagaimana keadaan manusia-manusia di sana dilontarkan daripada tempat yang amat tinggi secara berkumpulan tanpa belas kasihan daripada para malaikat. Lalu dia tersentap. Jadi ayat yang ke-12 adalah ayat yang menunjukkan seseorang yang terbuka pintu hati di dunia. Alhamdulillah, yang ni kita nak capai. Iaitulah orang yang mengalami perasaan ingin bertaubat, perasaan takutkan Tuhan dan hari pembalasan, lalu dia bertaubat di dunia. Ayat sebelumnya, ayat 11, cerita pasal orang yang bertaubat di sana, bukan di sini. Sedangkan taubat di sana, fa'tarafu bidzambihim, taubat yang tidak lagi diterima oleh Allah. Bahkan menjauhkan lagi rahmat Allah daripada orang-orang yang bertaubat dalam neraka.
kita biasa tengok ya orang, kita biasa tengok ya barangkali filem kan, Cik Abu Talib, yang mana ia memberikan kesan pada hati perasaan kita. Ya, tetapi ada orang juga bila tengok sesuatu filem ya, dia tak ada sebarang perasaan. Oh, rupanya dia tidur. Sepanjang 2 jam filem tu berlangsung. Dia tidur rupanya. Sebab tu dia tak dengar, dia tak tengok. Macam itulah juga bila kita baca Quran, ayat pasal neraka tu, ayat 5, ayat 6, ayat 7 surah Al-Mulk, ayat pasal neraka. Tapi tak ada perasaan. Maknanya dia buta masa dia baca. Dia tak dengar masa diperdengarkan. Dia tertidur rupanya. Jadi ayat 12 adalah orang yang benar-benar melihat apa yang Allah paparkan hingga menimbulkan perasaan emosional, iaitulah yakhshawna rabbahum. Dia sangat takut, ya, perasaan takut kepada Tuhannya, dan dia tidak mahu menyesal, ya. Orang kata apa, menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tidak berguna. Itu ayat 12 Cik Talib kita. Faham, alhamdulillah Ustaz. Bila bercakap tentang takut azab ni, kita biasanya faham bahawasanya mereka-mereka yang mungkin kalau kata di dalam konteks otak ataupun akal manusia ni, orang-orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat perkara yang mungkar, kita tahulah kamu patut takut. Itu secara fitrahnya. Tapi Ustaz, dalam keadaan orang ilmuwan, orang yang pergi berperang, yang dambakan syahid, orang yang dermawan yang nak bersedekah, antara perkara yang paling kita takut adalah satu perkataan yang ada empat huruf, iaitu niat. Dia duduk dalam hati Ustaz. Benda yang tak nampak Ustaz. Nampak tujuan akhirat, tapi ianya dilakukan untuk dunia. Nak masyhur, untuk dikenang-kenangkan mati syahid, untuk diperdengarkan bacaan yang sedap dan sebagainya. Habuan untuk dapat pujian manusia ni Ustaz, untuk diangkat di dunia. Perkara ini yang kita takutkan Ustaz. Benda yang tak nampak ni Ustaz. Bagaimana kalau kita nak selami dalam ayat 12 ni Ustaz. Perkara yang kita takut selain daripada benda-benda yang kita rasa nampak jahat, tapi benda yang kita buat tu nampak baik, tapi niatnya tak tepat Ustaz. Sebab tu bila Allah membicarakan surah Al-Mulk ini, Cik Abu Talib, Ya, saya. Allah letak surah ni ya selepas sesuatu, Allah bawa surah Al-Mulk ni selepas surah yang menceritakan tentang keadaan Nabi dalam rumah. Ya, kita tahu ya, kalau kita buka Quran, surah Al-Mulk ni lepas surah At-Tahrim. Dan kita tahu surah At-Tahrim cerita pasal hal ehwal dalam rumah. Okay, what's the point? Seorang pemimpin seperti Nabi SAW, ya, dalam surah Al-Mulk baginda berdakwah, berusaha menyelamatkan kaumnya daripada kesesatan. Seorang yang saya boleh katakan seorang yang public figure, Nabi mendedahkan dirinya kepada ramai manusia ya di Makkah waktu itu. Tetapi agar niat ini ya sentiasa lurus, sentiasa berada di jalan yang betul, Nabi ada banyak masa bersendirian. Sebab tu surah sebelumnya cerita pasal Nabi dalam rumah. Kerana pemimpin yang sebenar adalah pemimpin yang membanyakkan yang dia tahu dia ada waktu, dia kena bercakap pada orang, ya, dia kena membantu orang, infak, dia kena bagi tazkirah pada orang. Itu semua dalam surah Al-Mulk cerita pasal output, pasal keluar daripada rumah, bercakap, bantu, bagi manfaat. Tetapi surah At-Tahrim cerita pasal, alamak, saya ada melakukan kesilapan dalam rumah ni. Dalam rumah tu, ya, sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah kerana peristiwa yang berlaku antara baginda dengan isteri. Maksudnya, ya, bagaimana kita di luar sana yang dilihat baik oleh manusia, sangat penting kita tentukan apa kita buat di luar sana dengan apa kita buat dalam rumah. Jadi dalam rumah inilah waktu kita membanyakkan masa bersendirian, banyakkan mengingati Tuhan dan membaca ayat-ayat yang Allah turunkan. Ataupun hari ini orang namakan agenda kesufian, agenda kerohanian. Itu penting supaya niat kita ni bila dah bergelar public figure, orang yang menjadi perhatian ramai manusia, dia nak bercakap pasal Islam, tetapi bagaimana niat dia. Jadi semua ni sangat penting untuk adakan me time, ya, masa untuk kita bersendirian. Banyak masa bersendirian, mengenang dosa yang berlalu, yang mengenang keagungan Tuhan, apa nikmat Tuhan bagi padaku, kefasihan lidah, Tuhan bagi padaku nikmat
orang tidak tahu aib aku. Semua benda-benda macam ni dia kena ada waktu kita bersendirian. Kurang waktu bersendirian yang tu boleh menyebabkan niat kita tersasar tu ke kadangnya Cik Abu Talib kita. Ya saya. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan Ustaz, dalam ayat yang sama dinyatakan di situ sesungguhnya orang-orang yang takut. Dan bila dalam proses kita bercakap dengan isi rumah sebagainya, kita sebagai ayah ni Ustaz, ibu, kita nak didik anak-anak kita. Kadang kita secara tak sengaja takut-takut ke anak kita yang tak sembahyang nanti masuk neraka. Walhal sebenarnya kita nak didik antara takut atau takwa ni, sebenarnya yang mana satu perlu kita jelaskan, nak didik anak-anak ni tadi Ustaz. Dalam Al-Quran, perkataan yang Allah pilih sangat teliti. Allah Ta'ala apabila nak menyebut kamu kena takut, ya takut saja ada banyak perkataan. Sebagai contohnya, yakhshawna rabbahum yakhshawna, ataupun khasyah. Tetapi dalam Quran juga diterjemahkan takut, juga perkataan khafa, ya khauf. Ia adalah dua perkataan yang kelihatan sama tetapi sebenarnya berbeza, Cik Talib, iaitulah bila kita kata yakhshawna khasya, ya innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Khasya ni maknanya takut yang berlaku akibat daripada kita mengenali kehebatan, keagungan yang ada pada sesuatu ataupun seseorang, dan kalau Allah Ta'ala tu pada zat Allah Azza wa Jalla. Takut kerana tahu kehebatannya. Contoh, alamak, kusangkakan penceramah biasa. Oh, rupanya dia ni ada PhD contohnya. Dia pakar rupanya. Kita tak tahu pula, dia tak letak title contohnya. Lepas kita tahu, kita nak bersembang lagi dengan dia, ada perasaan khasyah. Iaitulah kita takut. Tapi takut tu adalah atas dasar hormat. Takut atas dasar mengiktiraf. Faham. Acknowledge dia punya kepakaran. Tetapi satu lagi kategori takut adalah takut kerana tak suka benda tu berlaku. Dipanggil khauf. Contohnya, ada tak binatang-binatang tertentu yang nampak saja menyebabkan kita lari kan? Ada limau, singa. Jadi itu susah nak jumpa lah. Tapi kat rumah kita sendiri kadang kadang lipas pun lari Ustaz. Lipas. Jadi sebagaimana Musa alaihi salam dia melihat tongkat-tongkat kelihatan menjadi seperti ular, tongkat baginda sendiri bertukar jadi baginda melihat lawan-lawannya, musuh-musuhnya ahli sihir itu, tongkat mereka kelihatan seperti ada ular, ya. Jadi ada perasaan takut itu, ya, kerana bimbang kekalahan akan berlaku kepada baginda alaihi salam. Jadi anda takut tetapi anda nak lari daripada situasi berkenaan. Anda tak suka keadaan berkenaan. Itu khauf. Tetapi Allah Ta'ala menyebut tahap takut yang paling tinggi yang kita kena didik anak-anak kita adalah takut kerana tahu ataupun ada ilmu tentang kedudukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, para ulama kata takut selepas ma'rifat. Itulah khasyah. Kadang-kadang kita duk didik anak kita semayang, nanti masuk neraka. Pendidikan seperti ini adalah pendidikan khauf. Kita buat anak tu lari dalam keadaan dia tak tahu pun hakikat tentang neraka. Allah Ta'ala sebut pasal yakhshawna khasya, lepas Allah detailkan pasal neraka. Masya Allah. Lepas Allah bagi ma'rifat tentang keadilan Allah di mana tidak ada ahli neraka memberontak. Lepas Allah memperkenalkan namanya Al-Aziz, Al-Ghafur, pencipta sab'a samawatin tibaqa, yang sepatutnya bila kamu kaji, kamu teliti, kamu ada perasaan khasian, rasa terhina. Jadi cabaran penting nak didik anak bukan sekadar buat kerana takut masuk neraka, tetapi buat kerana nak terima kasih pada Allah. Subhanallah. Maknanya contoh solat kan, solat. Kenapa solat nak? Jadi kita kena perbetulkan mindset anak kita. Jangan hanya kerana takut neraka. Dia tak akan bertahan lama didikan macam tu. Entah-entah satu waktu nanti dia duduk dengan kawan-kawan dia, dia asrama penuh ke apa, kita dah tak ada. Dia tidak ada lagi perasaan takut berkenaan. Tetapi kalau dia dilatih untuk duduk bersendirian, lepas sembahyang duduklah 5 minit sekejap. Cuba kenang Tuhan bagi apa kat kamu. Allah. Jadi macam saya sebut tadi lah, me time tu penting untuk melahirkan khasyah. Khasyah. Masya Allah. Jadi mencabar sebenarnya nak didik anak kita yang kecil-kecil untuk bersendirian seketika. Masya Allah. Ya. Tapi cantik Ustaz.
Penerangan Ustaz tu masya-Allah cukup jelas. Insya-Allah inilah kita tadi surah sebelumnya surah Tahrim tadi satu teguran yang dalam isi rumah. Kita mulakan dulu yang dalam isi rumah terdahulu Ustaz ya. Dan Ustaz terus daripada ayat 12 tu kita nak menginjak kepada ayat 13 di mana mungkin saya nak bacakan juga maksudnya dan tuturkanlah perkataan kamu dengan perlahan atau dengan nyaring. Sama saja keadaannya kepada Allah kerana sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan segala isi hati yang terkandung di dalam dada. Dan Ustaz kalau kita lihat Ustaz, Allah beri peringatan juga. Lepas kita ada rasa takut yang atas makrifah Allah berikan dan sebagainya, Allah bagi tahu juga kau cakap ke kau sembunyikannya, Allah tahu, don't worry kan Ustaz kan. Jadi sebenarnya kenapa Allah memberi peringatan sesungguh sebegini? Ianya masih lagi berkaitan dengan niat ataupun suara hati yang duduk dalam hati yang orang tak dengar ni Ustaz, orang tak nampak Ustaz. Tapi Allah bagi tahu, Allah tahu. Kenapa Ustaz agaknya? Ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim, wa asirru qaulakum, rahsiakanlah ucapanmu. Okey, mu di sini ataupun kalian di sini merujuk kepada apa? Kalau kita rujuk kepada munasabah ayat ataupun ayat sebelumnya, ia merujuk kepada orang yang mengalami ketakutan tadi. Lalu dia kembali kepada Tuhannya, ia mengharapkan pengampunan dan pembalasan daripada Allah. Jadi kamu, wahai orang yang sudah mengalami perubahan dalam hati dan mahu melakukan perubahan pada sikap, maka jelmakanlah permohonanmu dalam bentuk doa yang dirahsiakan daripada pengetahuan orang lain. Masya-Allah. Allah Ta'ala tak nak kita ni jadi orang yang mengalami perubahan, ada perasaan takut tetapi tidak berdoa. Kita dah ada ketakutan tu, tetapi kita tidak mahu berdoa supaya Allah guide me to the right path. Tuhan ketakutan yang kita alami pada ayat 12 mesti menyebabkan kita lebih kerap berdoa secara rahsia. Maknanya ikhlas. Biarlah perubahan kita ni tak ada orang tahu pun tak apa. Kadang kita nak bagi tahu orang kita berubah. Jadi kat situ Allah Ta'ala dahulukan wa asirru qaulakum. Rahsiakanlah ucapanmu. Atau kamu nak beritahu pun tak apa, boleh. Asarkan dasarnya adalah keikhlasan. Kita tak nak perubahan yang berlaku pada hati kita ni kita tonjol-tonjolkan sangat. Risau apa yang Abu Talib sebutkan tadi, niat kita ni. Maka sebab tu Allah dahulukan rahsiakan ucapanmu. Atau kamu boleh beritahu innahu alimun bidzatis sudur. Yang penting Allah Ta'ala sangat mengetahui apa yang terlintas dalam hati. Jadi ucapan ni orang tak dengar sekalipun, hanya kamu saja dengar, wa asirru ataupun ijharu, orang lain dengar, Allah tahu lebih daripada tu. Bukan setakat apa yang kamu cakap telinga kamu dengar, tetapi apa yang terbuku, yang tersimpan dalam hati pun Allah Ta'ala Maha mengetahui. Itu satu sudut pandang kenapa adanya wa asirru qaulakum. Seterusnya kita belajar daripada ayat yang sama, ayat 13 ni, Allah nak didik Rasulullah. Selepas Allah nak didik Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum, lepas kamu mengalami perubahan, ajak orang lain untuk turut sama berubah. Iaitulah dengan melakukan dakwah secara sirriyah. Wa asirru qaulakum. Ajak orang untuk yakhshawna rabbahum walau dengan rahsia. Sebab nak bagi tahu kejap lagi orang pukul aku, orang sepak terajang aku. Sebab aku nak bawa Islam di Mekah. Jadi ada strategi perlu di situ. Kalau perlu rahsia dalam dakwah, wa asirru qaulakum, kau dapat pahala. Kalau ada yang berani nak bacakan Quran untuk selamatkan orang Makkah Quraisy, dia pun dapat pahala lebih besar. Sebab dia mengambil risiko perjuangan. Yang penting niat masing-masing. Innahu alimun bidzatis sudur. Jangan kita duk peleceh. Yang ni dia tak berani, dia bercakap dengan penuh kerahsiaan. Yang ni dia berani, dia pahala lebih kot sebab dia berani ambil risiko ijharu. Nah, kita kata setiap orang Allah Ta'ala tahu niat masing-masing. Innahu alimun bidzatis sudur. Dan kadang-kadang Ustaz, perangkap hati ni nak melakukan kebaikan, kadang dia menjadi satu kebiasaan ya Ustaz. Kalau kita tengok di social media ni Ustaz, kadang beri sedekah kat orang, direkod dengan secara sengaja, disusun-susunkan duit dan sebagainya, dibagi
Sambil memberi tu dia berdoa, ya Allah sesungguhnya aku sekian-sekian memberi rezeki ni, berkongsi rezeki. Ustaz, kalau yang macam tu bagaimana pula Ustaz? Kadang dalam ayat Quran ni dikatakan untuk rahsiakan, tapi mungkin kalau dia kata oh niat saya nak ajak orang buat kebaikan. Dan situasi hari ini kita risau ianya menjadi satu perkara, menjadi penyakit hati pula, memberi dengan cara nak menunjuk dan sebagainya Ustaz. Kenapa Ustaz? Untuk mendapatkan perhatian barangkali? Kita dibolehkan sama ada merahsiakan ya ataupun memberitahu infak yang kita lakukan. Al-Baqarah, dalam surah Al-Baqarah Allah mengumumkan boleh kedua-duanya sekali, tetapi Allah lebih cintai mereka yang merahsiakan. Adapun yang nak beritahu ya yang dia telah infak kepada fulan bin fulan, maka hendaklah ke atasnya memelihara syarat-syarat yang disebut oleh Al-Quran sendiri, seperti contohnya seteringat Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu batalkan pahala infak kamu dengan al-man wal adha. Ya, al-man ni maksudnya kamu infak ya, tetapi kamu mengungkit-ungkit pada orang yang kamu infak tu, ya aku bukan dah pernah bagi ke dulu. Itu contoh merosakkan kita punya pahala sedekah. Kita infak tapi kita ungkit. Ataupun al-adha, di mana kamu ni tak pernah berubah ke? Asyik-asyik dia minta sedekah dengan aku. Kita mencederakan hatinya. Dan yang paling penting Quran beritahu, ria'an nas. Jangan berniat untuk menunjuk-nunjuk yang membatalkan kita punya pahala. Dan akhir sekali, paling penting dalam infak, ya, kita dalam dunia bisnes ni diajar return of investment kan. Kita jangan duk fikir sangat infak tu manfaatnya di dunia. Kita dah nama pun infak ya, yang berasal daripada perkataan nafaqah, iaitulah satu lubang digali untuk muncul di tempat yang lain, lubang yang tempat lain. Masya-Allah. Ya, nafaqah. Sebab tu orang munafik, orang gali satu lubang supaya dia tidak dilihat tidak dilihat sebagai bertentangan dengan orang Islam, lalu dia selamatkan diri dia, padahal dia muncul di tempat orang kafir. Jadi infak ni maknanya kita gali lubang supaya harta yang kita beri dapat muncul di hari akhirat. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami berikan makanan ini kepada kalian kerana Allah. Ya, nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syakura. Kami tidak memohon daripada kalian walaupun ucapan terima kasih. Jadi ini satu sikap yang amat penting di musim pandemik ni. Ya, kita perlukan orang yang rajin tangan yang memberi, dan memang kena beritahu, tetapi tidak perlu beritahu andai melakukannya. Kita boleh beritahu apa kita buat. Kita boleh beritahu apa kita buat. Kita infak pada fulan bin fulan. Cumanya jalan tengahnya adalah untuk mengelak karya adalah jangan beritahu aku yang buat. Masya-Allah. Just bagi tahu ada fulan bin fulan buat. Padahal kita yang buat. Sebaik-baiknya rahsiakan Ustaz mudah-mudahan. Sebab apa? Ya, kita nak jaga hati tu. Kadang-kadang hati tu ya Allah cepat sangat dia nak lari daripada landasannya. Syukur alhamdulillah kita juga secara langsung di Facebook bersama ditonton oleh Ustazah Muzayyana. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah, dan kita akan berehat seketika kembali bersama dengan Ustaz kita insya-Allah. Selepas ni kita akan selusuri lagi ayat ke-14 dan 15 insya-Allah lepas ni. Sedangkan dia maha halus urusan pentadbirannya, lagi maha mendalam pengetahuannya. Masya-Allah. Jadi Ustaz, kita lihat apa yang Allah nyatakan di sini, ada dinyatakan dua sifat Allah, iaitu ya Latif dan juga ya Khabir. Jadi kenapa agaknya Allah memperingatkan bahawasanya sifat-sifat Allah ini, dan Allah bagi tahu bahawasanya Allah patut menciptakan dan Allah Maha mengetahui Ustaz. Kenapa Allah turunkan sedemikian peringatan kepada kita? Ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, sedangkan dia maha halus lagi maha mengetahui? Ayat 14 ni adalah ayat untuk kita motivasi, ayat yang nak beri kita motivasi untuk berdoa. Kita boleh tengok diri kita sekarang,
Tak payah tengok orang lain, tak payah tengok isteri, tak payah tengok anak-anak kita. Tengok kita, banyak tak berdoa di musim pandemik ni. Makin kerap tak berdoa atau makin malas berdoa. Kita dah tak pergi masjid, tetapi adakah tidak pergi masjid telah memberikan kesan kepada kualiti spiritual kita? Tuan-tuan puan-puan sekalian, ayat 13 tadi, ayat yang menggesa kita berdoa secara rahsia, dan datang ayat 14 nak bagi tahu cara bagaimana ustaz nak jadi orang yang banyak berdoa. Cara nak banyak berdoa ni adalah hati kamu tu kena ada pengiktirafan pada dua nama Allah. Pada dua nama Allah. Al-Latif, Al-Khabir. Tahukah kita apa makna Al-Latif? Apa makna Khabir? Al-Latif ini adalah maha halus pengetahuan Allah tentang sesuatu yang tidak kau nampak dengan matamu. Sangat kecil, sangat kerdil, dan hari ini sains beritahu kita ada makhluk yang sangat kerdil dan boleh memberikan keburukan dengan izin Allah. Kita tak nampak dengan mata kita COVID ni. Kan? Tetapi sekali masuk dalam tubuh, kita mula-mula rasa sihat. Tetapi lepas tu kita tahu apa bencana boleh berlaku pada tubuh. Allah tahu yang lebih halus daripada tu. Masya Allah. Sebab tu para ulama ketika menghuraikan makna latif dalam surah Yusuf, ia menunjukkan Allah Maha mengetahui isi hati perasaanmu bila ditimpa musibah, wahai Yusuf. Maknanya ada tak orang yang kita ada pengalaman kan dalam bersembang orang ni, Cik Abu Talib, orang yang tak faham budi perasaan. Bercakap tu dalam keadaan dia ni macam tak ada common sense. Tu contoh. Jadi orang yang paling tahu perasaan, hati budi, sebagai contoh kan, dia tahu dia boleh baca orang ni, dia tak dicakap lama-lama ni, kejap lagi dia akan mula buat benda lain. Jadi ini kita akan kata orang yang tahu perasaan. Sebab perasaan ni dia wujud tapi kita tak nampak tau. You can feel it but you can't touch it, kata Mahizin kan. kamu boleh rasa, tapi kamu tak boleh nak cari kat mana dia. Betul. Tapi dia ada. Itu latif. Allah Maha mengetahui perasaan orang yang ditimpa musibah. Sebab orang takkan berdoa kalau dia tak ditimpa musibah kan. Orang berdoa bila ditimpa musibah. Jadi kamu kena ingat, Allah tahu perasaan kamu. Allah tahu emosi kamu waktu ni. Allah tahu apa yang sedang terbuku dalam fikiranmu. Ya alimun bidatis sudur. Al-Khabir adalah Allah Maha pakar untuk bawa kamu jalan keluar. Jadi sangat seimbang dua nama ni. Ya Latif, Pertama, Khabir. aku tahu masalah kamu. Ini nama Allah Al-Latif. Aku boleh faham kan, biasa kita bersembang orang yang faham kita. Aku faham perasaan kamu. Ini contoh ucapan yang memberikan kita sedikit kekuatan. Daripada segelintir orang terus nak bagi jalan keluar, sedangkan dia tak menampakkan dia memahami perasaan kita kan. Ya. Jadi kualiti latif penting dan ia adalah kualiti Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Khabir pula adalah tak ada satu inci pun daripada masalah yang dihadapi oleh manusia kecuali Allah Taala lah pakar bidangnya. Ya, pakarnya. Allah bagi ilham kepada ramai pakar-pakar di atas muka bumi untuk hasilkan rawatan kepada penyakit COVID ni contohnya. Tetapi sumber kepada kepakaran, kebijaksanaan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan memahami dua nama ni, Al-Latif berkaitan dengan perasaanmu bila ditimpa musibah. Al-Khabir adalah keperluanmu kepada jalan keluar. Optimis dengan adanya jalan keluar. Ini yang menyebabkan seseorang akan konsisten berdoa. Wa asiru qaulakum. Masya-Allah. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, gandingan nama Allah yang Maha Hebat ni, Ya Latif, Ya Khabir ni ada satu penyemaian dalam hati kita supaya adanya harapan, adanya sangkaan yang baik kepada apa yang sedang berlaku ni Ustaz. Ustaz, mungkin dalam keadaan hari ni apa yang berlaku, Allah dah rakamkan bahawasanya baik apa saja yang berlaku Allah Maha mengetahui, dan teruskan berdoa dan berharap dan sebagainya. Ustaz, macam mana kita nak didik hati kita barangkali dengan sokong-sokong hadis barangkali untuk kita terus bersangka baik tentang apa saja yang berlaku hari ini. Sebenarnya Allah Maha mengetahui. Ini yang terbaik dah ni. Mungkin nampak kita hilang pekerjaan, barangkali nampak kita ada masalah dengan keluarga, kita murung, macam baru ni kita lihat ya, ada viral seorang bapa mengurung keluarganya sebab tak ada makanan dalam rumah dan sebagainya, dikunci dan bomba perlu pecah masuk untuk selamatkan keluarga ini dan sebagainya. Ustaz, dalam keadaan hari ini
emosi yang tak nampak macam Ustaz kata tadi tu, tak nampak, perasaan yang tak nampak ni duduk dalam hati Ustaz. Tapi pada masa yang sama dalam ayat 14 ni Allah bagi tahu ada harapan, ada sangkaan. Kita berdoa pada orang yang maha mendengar, maha halus, maha mengetahui Ustaz. Jadi macam mana Ustaz kita nak didik hati kita supaya teruskan berdoa. Jangan, don't give up lah kalau kata Mungkit Gambai kat kampung saya ni. Satu benda yang kita akan dapat rasai daripada Al-Quran adalah unsur keseimbangan. Apa maksud keseimbangan, Cik Abu Talib? Yeah. Allah tak nak kita berdoa saja tapi tak ikhtiar. Allah tak nak kita ikhtiar saja tapi tidak berdoa. Perhatikan. Pada ayat 13 kita undur sedikit. Pada ayat yang ke-13 Allah kata luahkan kepadaku apa yang kau mahukan. Wa asirru qaulakum aw ijharu bi. Nyatakan. Jadi kalau kita lihat ayat ini dari konteks doa, Allah suka tengok hamba-Nya meluah. Kalau ayat 13 kita lihat dari konteks gerakan dakwah Nabi, maka sesama para sahabat mesti saling meluahkan. Ini menunjukkan nombor satu sekali untuk release kita punya tekanan ataupun reduce kita punya sakit di dalam jiwa adalah dengan meluah pada orangnya, pada tempatnya. Bukan luah kat Facebook maksud saya, tapi luah pada orang yang memang pakar bidang. Subhanallah. Jadi sebab kalau kita tahannya meletup. Yang tu yang boleh menyebabkan mental kita ada masalah sebagaimana ramai yang menghadapinya sekarang. Satu. Yang kedua, barulah optimis. Yang disebut oleh Cik Abu Talib tadi. Dengan dua nama Allah tadi. Kita berdoa dengan optimis, dengan sangka baik. Dan untuk seseorang itu berdoa dengan sangka baik, dia perlu kepada hadis-hadis Nabi seperti sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafara Allah biha min khatayahu. Maksudnya tak ada apa-apa pun kepayahan, penyakit, kebimbangan, kedukaan, gangguan kena tubuh atau kemurungan. Yang disebut oleh Cik Talib tadi tu, atau kemurungan. Nabi kata kalau dia meyakini itu adalah pengampunan daripada Allah, Allah Ta'ala bagi dia peluang untuk dia berfikir tentang masa lampaunya yang penuh dengan dosa, maka Allah akan ampunkan dia. Itu nombor dua. Maknanya dalam proses kita berdoa tu kena ada unsur muhasabah diri. Baik. Yang ketiga yang yang akhir yang bawa kita pada ayat 15 adalah do something. Jangan duduk-duduk saja mengharapkan Allah bantu. Kena berjalan di atas muka bumi Allah. Cari penawar, cari ikhtiar, jangan putus asa, be kreatif. Dapatkan bantuan, jangan segan. Muka bumi Allah luas, ya. Jadi ayat yang selepasnya sangat menjadikan unsur keseimbangan. Betul. Itulah do something. Masya-Allah. Do something ni disambut dengan ayat ke-15 ni, iaitu saya bacakan, maksudnya dialah yang menjadikan bumi yang bagi kamu mudah digunakan. Maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunya, serta makanlah dari rezeki yang dikurniakan Allah, dan ingatlah kepada Allah jualah tempat kembali kamu sesudah dibangkitkan hidup semula. Maka hargailah nikmatnya dan takutilah kemurkaannya. Ini ayat 15. Cukup cantik bagaimana Ustaz katakan tadi. Do something. Allah kata bumi ni, ya Allah, seluas-luas alam, ya. Berjalanlah. Maksudnya berjalan bukan pergi berjalan, pergi ambil selfie dan sebagainya. Berjalan dengan tujuan ialah dengan ikhtiar maksudnya barangkali. Dan Ustaz mungkin kita nak fahamkan, kita nak tadabbur ayat ini dan ibrah di sebalik Allah kirimkan ayat 15 dalam surah Al-Mulk ini, Ustaz. Kalau kita perasan, Cik Talib dan rakan-rakan penonton, surah Al-Mulk bermula dengan tengok ke langit. Ya, tengok ke langit. Iaitulah alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Sebab bila kita tengok ke langit, apa atas kepala kita, sebenarnya alam ini berbicara kepada kita. Alam ni guru pada kehidupan, ya. Waktu zaman orang tua-tua dahulu, ya, sikit-sikit mereka akan datangkan perumpamaan yang membabitkan alam sekeliling. Orang dulu-dulu mereka berfikir, kan, rupanya tak ada benda kebetulan di alam ini. Cumanya kita ni jenis, ya, tak suka berfikir, sedangkan aktiviti berfikir akan mendatangkan ketenangan. Apa yang awan nak ajar aku, ya, apa yang pelangi nak ajar aku, ya, apa yang siang dan malam nak ajar aku, apa di sebalik cahaya matahari terbit di waktu pagi seperti ini, apa makna purnama yang menjelma pada malam nanti. Semuanya tidak kebetulan. Itu yang kita belajar di awal surah Al-Mulk.
Baik. Jadi bila Allah dah cerita pasal langit, sekarang ayat 15, pertengahan surah Al-Muluk, Allah cerita pasal bumi. Kan? Nak katanya antara satu cara untuk kamu memperolehi jawapan kepada masalah kamu dalam hidup adalah dengan berjalan. Bila berjalan, kamu belajar tentang kaum-kaum terdahulu. Kamu akan jumpa tinggalan-tinggalan kaum Ma'ad, kaum Thamud. Apa cerita mereka ni? Cerita tentang manusia bijak pandai, tetapi Allah hancurkan sebab bijak tidak pada tempatnya. Baik. Cerita pasal tubuh gagah perkasa, kaum Ma'ad, tetapi digunakan kegagahan itu tidak pada tempatnya. Jadi pertama kita berjalan untuk ambil peringatan pada diri kita. Ada lokasi tertentu ni, dia akan mengajar kita apa tujuan aku hidup. Berjalan juga adalah untuk kita menemui famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Menarik ayat ini. Kerana Allah kata bumi ini bila kau berjalan dari satu tempat ke satu tempat, ia adalah umpama manakib. Mangkab, iaitu bahu. Okey, Cik Abu Talib nampak ya, kita ada dua bahu, satu dan satu. Fi manakibiha maknanya berjalan daripada sini ke sini. Bumi ini ibarat dua bahu yang mana kamu perlu pergi kerana pada setiap hujung itu Allah menyembunyikan rezeki. Tengok ya, Allah sebut rezeki tak ada kat sini. Rupanya rezeki ada di sini. So dengan berjalan, Allah Ta'ala berjalan kat sini macam Cik Abu Talib sebutlah. Kita bukan nak selfie dan kita tak boleh berjalan pun, merentah daerah. Tetapi masuk berjalan kat sini adalah ikhtiar. Keluar, ikhtiar dan meyakini mungkin ada penyelesaian tetapi tidak di sini. Mungkin keluar kat situ, keluar daripada rumah, maksudnya, spiritnya adalah kita tanya pandangan orang. Orang yang pakar dalam kewangan, orang yang pakar dalam rumah tangga, orang yang pakar dalam mental health, sakit mental ini. Kita tanya pandangan diorang. Jadi hari ini kita tak ada masalah pun nak tanya orang walaupun jauh. Kita tak payah berjalan pun, kita Zoom je, kita StreamYard je, kita WhatsApp sahaja. So semangat ayat ini, insya-Allah tidak boleh dibatasi oleh lockdown ini. Kita kena berjalan wa kulu min rizqihi. Allah sebut min rizqihi. Ada sedikit, ada sebahagian rezeki di situ. Lagi sebahagian ada kat tempat lain. Lagi sebahagian ada kat tempat lain. So melata Allah simpan rezeki ini, cuma kamu sahaja bersungguh atau tidak bersungguh untuk mencari. Masya-Allah. Dan rezeki itu luas Ustaz ya, bukan saja duit yang dalam bank tu. Rezeki tubuh badan sihat, rezeki ada keluarga, yang penting sekali ketenangan. Dan dalam ayat ini juga disambung Ustaz, hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkit. Kenapa Allah ingatkan kita? Carilah mengata-kata kat dunia, pergi. Allah kata pergi cari apa saja yang kamu nak. Sesungguhnya Allah ciptakan kita di dunia ni, dunia diciptakan untuk kita pergi ke alam akhirat. Pastinya Allah dah sediakan benda yang indah-indah, yang baik-baik saja kalau pada mereka yang mencari. Tapi Allah letakkan juga sedikit peringatan Ustaz kat situ, bahawasanya kamu akan dibangkitkan kembali. Kenapa Allah ingatkan kita perkara tersebut Ustaz? Satu benda yang sangat hebat tentang Al-Quran adalah penghujung ayat. Penghujung ayat menyebabkan unsur keseimbangan saya sebutkan tadi. Bayangkan ayat 15 hanya tamat pada wakulu min rizqihi. Maka boleh menjadikan umat Islam orang yang hanya nak cari rezeki, tak ingat mati. Maka datanglah wa ilaihin nusyur. Agar kamu ingat, dalam proses kamu berjalan nak mencari rezeki, hidup kamu pun adalah sebuah perjalanan. Daripada mana ke mana, kamu akan kembali kepada Tuhan. Tuhan telah mentakdirkan lepas mati akan ada nusyur. Akan ada kebangkitan semula. Dan segala nikmat yang aku beri, rezeki yang kau cari, tapi aku yang beri, latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Aku akan tanya. Ini surah Al-Muluk tuan-tuan puan-puan sekalian. Cerita tentang apa? Cerita tentang manusia diberikan Allah nikmat kekuasaan, tapi guna kuasa tidak pada tempatnya. Nikmat manusia diberi kesihatan, guna kesihatan tidak pada tempatnya. Allah bagi pengaruh, Allah bagi dia followers yang ramai. Tetapi menggunakan pengikut yang ramai juga tidak pada tempatnya. Tuhan akan tanya, apa kau buat dengan masa lapang?
Apa kau buat dengan masa sihat? Apa kau buat dengan kekayaan? Wa ilaihin nusyur. Satu kenyataan hamka saya belik pagi tadi, ya. Sangat seronok membaca hamka, tadabbur hamka pada ayat 15. Saya bacakan ringkas, ya. Ayat 15 yang kita duduk lalu ni, arah pegangan hidup orang Islam menghadapi perkembangan zaman dan teknologi. Kemajuan manusia membongkar rahsia bumi. Tidaklah membawa kecemasan. Seandainya manusia selalu ingat tempat yang kekal abadi. Jadi tak rungsing manusia nak membongkar rahsia bumi, ya, selagi dalam hidupnya sentiasa ada matlamat tentang kehidupan kekal abadi. Manusia tidak akan dan tidak mencekik dirinya sendiri dengan kemajuan akalnya kalau hidupnya selalu dia ingat yang dia akan kembali kepada Tuhannya. Jadi ayat 15 ni ayat yang menjadi ayat tengah, ayat di pertengahan surah Al-Muluk, kerana ia memberitahu tentang sifat umat Islam mesti umat pertengahan. Kita kena ada spiritual, kita kena takut pada neraka sebagaimana telah kita ceritakan minggu lepas, tetapi takut ataupun percaya pada hari pembalasan tidak sepatutnya menyebabkan kita mundur dalam hal-hal keduniaan. Kita tidak profesional dalam mencari khazanah rezeki dalam muka bumi Allah. Famshu fi manakibiha, maksudnya terokai, gunakan sains untuk jadi khalifah di atas muka bumi Allah. Jadi kenapa seimbang tu? Tidak terlalu keduniaan dan tidak terlalu keakhiratan. Maka inilah yang melahirkan al-muluk, ya, mereka yang dapat kekuasaan daripada Allah tetapi khalifah di atas muka bumi, khalifah atas muka bumi, bukan mereka menumpahkan darah. Masya-Allah, luar biasa jadi umat Islam, Ustaz, ya. Sangat beruntung. Betul. Allah jaga, Allah pelihara, Allah berikan peringatan, Allah pimpin kita, Allah pimpin hati kita. Dan Ustaz merujuk pada tadi rezeki yang Allah kata Allah tebarkan di atas muka bumi, merujuk kepada petikan hadis. Seandainya kamu semua benar-benar bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberikan kamu rezeki sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Burung tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali petang harinya dalam keadaan kenyang. Ustaz, Allah bandingkan, Allah tunjukkan bahawasanya, ni tengoklah burung ni, kan dia pun terbang, bertawakal dan sebagainya. Kita jadi manusia ni, jadi umat Islam ni bersyukur, Ustaz, ya. Sebab kita dalam usaha tu jauh dalam hati kita, kita perlu letakkan perkataan atau rasa sifat tawakal ni. Ustaz, dalam bercakap tentang tawakal ni, Ustaz, bagaimana nak rasa ataupun nak didik, nak semai rasa tawakal tu macam mana sebenarnya, Ustaz? Cukup dengan kata-kata ke ataupun apa yang perlu kita lakukan? Ada tak mana-mana cara, kaedah untuk kita rasa baik inilah cara kaedah tawakal terbaik yang kita boleh lakukan? Betul, surah Al-Muluk ada tema tawakal, kerana perkataan tawakal itu pada ayat 29, insya-Allah kita akan pergi ke situ nanti. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah kepadanya Ar-Rahman kami beriman dan hanya kepadanya kami bertawakal. Jadi apa format ataupun apa kayu ukur tawakal yang baik? Surah Al-Muluk tidak mengecewakan kita dalam mendatangkan jawapan kepada makna tawakal. Tuan-tuan, kita sudah faham surah Al-Muluk bertemakan ahsan wa amala, ya, iaitulah melahirkan manusia yang apabila melakukan sesuatu pekerjaan, dia melakukan dengan sebaik-baik cara yang tidak diperolehi oleh orang beriman. Jadi pertama sekali Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk merenung langit, membuat kajian, mencari rahsia di alam ini. Ini unsur nombor satu tawakal. Perhatikan susunan surah Al-Muluk sendiri di mana Allah meminta kita untuk ulang tengok betul-betul, farji'il basar karrataini yanqalib ilaikal basar. Kaji, kembangkan akalmu, potensi yang Allah Ta'ala beri. Lau kunna nasma' au na'qil. Mana akal aku beri untuk kamu merenung kejadian yang Tuhan buat. Jadi ini unsur penting untuk tawakal. Pertama sekali, berikhtiar. Be kreatif. Tengok sesuatu masalah 2-3 kali supaya kita jumpa dia punya real problem dia. Ya, macam orang nak cari vaksin, orang nak cari rawatan kepada sakit COVID ni, dia bukan mengalami proses sehari dua.
Dia nak cari jawapan kepada masalah ni memerlukan kepada proses yang barangkali berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sebagaimana kita tahulah, kita dapat vaksin ni pun selepas setahun 2 lebih. Kan? Ambil masa. Proses farji'al basar, ulang kaji itu berlaku. Tetapi yang kedua kita dapati surah Al-Muluk mula membawa kita kepada percaya pada hari pembalasan. Jadi sangat seimbang di mana seseorang itu mesti melakukan terlebih dahulu usaha berfikir menggunakan akalnya, kreativitinya, inovasinya, jangan cepat mengalah, jangan mudah beri alasan, hendak seribu daya, tidak hendak seribu dalih. Do the best, ahsanu amalan nombor 1. Ahsanu amalan yang kedua adalah kita percaya ya pembalasan yang sebenar di sana. Baik. Kita percaya adanya hari pembalasan. Jadi dengan dua unsur ini, ikhtiar dan percaya, itulah tawakal. Ikhtiar, percaya, itulah tawakal. Baik. Usaha dan percaya. Allah sebaik-baik, Ia akan mengurniakan apa yang saya minta. Mungkin apa yang saya minta, ya, saya jangkakan sekian, tetapi Allah akan bagi lebih baik daripada apa yang kita minta. Ini tawakal. Anda meyakini Allah ada jawapan kepada masalah anda yang lebih baik daripada apa yang anda sangka. Tetapi dengan dua benda tadi dululah. Ikhtiar dahulu dan percaya, ya, Allah Ta'ala itu ada sifat-sifat yang maha sempurna yang tidak selayaknya kita samakan dengan sifat makhluk. Ya, kita minta A, dia bagi A. Kita minta B, dia bagi B. Tetapi Allah Maha Bijaksana, Dia akan beri lebih baik daripada apa yang kita minta. Masya Allah. Ustaz, apa yang Ustaz kongsikan ni, saya boleh ingat satu analogi diberikan dan satu ceramah ringkas, Ustaz. Kita ni, kalau kita tengoklah kata-kata rezeki kita ni tersekat sebagai, kita tengok cicak. Cicak duduk kat dinding, dia merayap kat dinding, tapi rezeki dia adalah serangga-serangga yang berterbangan. Kalau ikutkan logik, dia cicak melekat kat dinding, makanan dia adalah serangga-serangga berterbangan. Macam mana tu? Tak matching lah. Kalau ikut kata adil lah, patut cicak terbang. Pergi tangkaplah nyamuk, lalat semua. Kalau katut ni, sepatutnya baru adil. Tapi Allah ni yang maha pemberi rezeki. Dan cicak tu perlu berusaha sikit je. Datang melekat, Allah hantar, dan dia perlulah usaha sikit. Itulah yang Ustaz katakan tadi, saya teringat balik analogi yang diberikan. Jadi, kalau dia duduk, termenunglah rezeki aku sepit. Tengok cicak tu lah. Ya, supaya kita boleh beringat kita balik. Kita banyak tengok cicak tu. Dan Ustaz, sebenarnya sampai-sampai Ustaz bercakap tadi tu kan, saya pun galit sebenarnya bila melihat fakta tentang surah Al-Mulk ni. Dinyatakan dalam Kompas Al-Mulk ni. Kalau dapat kita tontonkan semula di muka surat berapa ni? Muka surat 32 ni. Dia cukup ringkas. Ada fakta selayang pandang. Kalau kita tengok, baru kita tahu bahawasanya mempunyai 30 ayat dengan 335 perkataan dan 1313 perkataan. Ini adalah daripada Kompas Al-Mulk. Ini adalah nukilan, tidak lain. Ini dia ada orang di kat depan sekali, kalau you guys boleh tengok. Jap. Boleh tekalah siapa agaknya orang ni. Dia ambil gambar dekat Tugu Negara. Siapa tu, Ustaz? Jadi Ustaz, saya rasa buku ini cukup luar biasa. Saya sangat bersyukur bahawasanya dinukilkan sedemikian rupa untuk kita mendekatkan. Niat saya rasa, saya yakin dinukilkan ini adalah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan rasa tawakal dan sebagainya. Ustaz, barangkali Ustaz boleh ringkaskan sikit kat mana kami boleh dapatkan tentang buku ni, Ustaz? Buku tu insya-Allah ada. Kalau nak beli di zaman-zaman PKP ni, Shopee je lah. Ya, Shopee Paradigma Ibrah. InsyaAllah karya berkenaan ada, insyaAllah. Dan gambar kat Tugu Negara tu sebenarnya ada motif. Nak katanya surah Al-Muluk ni surah pasal kerajaan, kan? Jadi Tugu Negara ni memperingatkan kita pada perjuangan nak mengembalikan kemerdekaan dan kerajaan, persekutuan kerajaan Tanah Melayu. Jadi surah Al-Muluk mengajar kita, ya, orang yang benar-benar memahami hakikat hidup menerusi surah Al-Muluk, dia akan jadi pejuang. Dia akan jadi orang yang berani. Dia tak takut kepada sesiapa. Baik. So gambar tugu tu gambar pejuang lah. Tetapi the point is, Nabi seorang-seorang tu berdepan dengan Quraisy. Tetapi Nabi pejuang, Nabi tak takut, Nabi berani. Ya, kerana surah Al-Muluk mengajar Nabi, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Hidup mati ni di tangan Tuhan, bukan di tangan pemimpin-pemimpin Quraisy. Kalau Allah kata kun fayakun hidup,
kamu masuk ke dalam markas diorang pun, diorang 100 orang kaki-kaki gangster, diorang takkan boleh belasah kamu. Kalau aku kata kun fayakun, kau hidup, takkan ada sesiapa boleh beri mudarat. Jadi tawakal yang kita duk bincang tadi melahirkan pejuang yang berani. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi Ustaz ya. Minggu depan minum air dulu Ustaz. Baiklah. Buat para penonton semua, insyaAllah kita akan berehat seketika. Kembali lagi insyaAllah pada minggu depan dengan rentetan lagi sambungan insyaAllah ayat 16 dan seterusnya. Syukur Alhamdulillah, tolong doakan semoga terus Ustaz diberikan kesihatan, masa dan sebagainya untuk kita terus belajar tadabbur surah Al-Mulk ini bersama-sama dengan TV Al-Hijrah di Surah Assalamualaikum. Dan kita berehat seketika, kembali lepas ini.